Kurikulum sentiasa mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan keperluan semasa dalam negara. Kesan daripada perkembangan tersebut turut memberi impak terhadap perubahan dan inovasi kurikulum bilik darjah. Inovasi dan perubahan dalam kandungan dan penyampaian pengajaran dan pembelajaran merupakan suatu pembaharuan yang kreatif dan kritis di mana bahan, kaedah atau idea baru digunakan bagi meningkatkan sistem pendidikan. Pertimbangan dalam melakukan perubahan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan sistem adalah sekolah aktif, komunikatif, inovatif, efektif dan menyenangkan. Kurikulum bilik darjah mencantumkan dengan jelas matlamat pendidikan yang hendak dicapai. Para pendidik juga mestilah mempunyai perancangan yang baik untuk memenuhi apa yang diperlukan oleh para pelajar. Kandungan kurikulum bilik darjah adalah pentafsiran dan penterjemahan daripada dokumen rujukan. Antaranya ialah Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR, Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM, Dokumen Standard dan Pentafsiran DSKP, Rancangan Pengajaran Tahunan RPT dan Rancangan Pengajaran Harian RPH. Dalam bahagian ini, saya akan menjelaskan mengenai hubung kait antara kurikulum kebangsaan, kurikulum sekolah dan kurikulum bilik darjah. Ketiga-tiga kurikulum ini saling berkait. Yang pertama iaitu kurikulum kebangsaan merupakan kurikulum dan co-kurikulum yang berlaku di peringkat pusat dan juga dilaksanakan secara seragam. Kurikulum ini mengandungi pengetahuan, kemahiran, norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan seperti yang telah dihasratkan. Ianya juga dikenali sebagai kurikulum yang ideal ataupun yang rasmi dan telah disempurnakan dan dibentuk berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan FPK secara menyeluruh untuk dilaksanakan di semua sekolah. Contoh kurikulum kebangsaan yang dilaksanakan adalah KSSR dan juga KSSM. Dan yang kedua iaitu kurikulum sekolah adalah kurikulum yang sebenarnya yang dilaksanakan di sekolah ataupun di institusi. Segala rancangan pendidikan dikendalikan oleh sesebuah institusi mengikut jenis sekolah, prasarana sekolah dan option guru-guru yang ada. Contohnya adalah sekolah sukan, sekolah seni, sekolah harian biasa, sekolah sains, sekolah agama, sekolah teknik dan juga kolej vocational. Dan yang terakhir iaitu kurikulum bilik darjah adalah kurikulum formal yang dioperasikan di peringkat bilik darjah. Proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam bilik darjah melibatkan pentafsiran dan penterjemahan proses dan juga matlamat pendidikan menerusi amalan perancangan, pelaksanaan dan penilaian yang berkesan. Pengoperasian ini berdasarkan kepada dokumen standard kurikulum pentafsiran yang mengandungi 3 komponen standard iaitu standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Dalam bahagian ini, kita akan melihat dokumen rujukan kurikulum bilik darjah. Terdapat 4 dokumen rujukan kurikulum bilik darjah. Yang pertama, Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM. KSSR dan KSSM digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran. KSSR dan KSSM adalah satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan kandungan DSKP merangkumi standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Dokumen yang kedua adalah dokumen standard kurikulum dan pentafsiran DSKP. DSKP adalah satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentafsiran.
untuk memastikan kurikulum yang digunakan merangkumi kandungan pedagogi dan pentaksiran. DSKP juga digunakan sebagai panduan dalam membuat RPT dan RPH. Dokumen yang ketiga ialah Rancangan Pengajaran Tahunan RPT. RPT ialah rancangan mengajar yang dihasilkan untuk tempoh setahun dan disusun mengikut waktu yang ditetapkan mengikut DSKP. RPT mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Sukatan Pelajaran Kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Dokumen yang terakhir ialah Rancangan Pengajaran Harian RPH. RPH dibina sebagai panduan guru untuk mengajar dengan lebih sistematik dan efektif serta mampu untuk mencapai objektif pembelajaran semasa pengajaran dan pembelajaran. Kandungan RPH mestilah selari dengan RPT dan dirancang mengikut model pengajaran yang bersesuaian. Dua jenis pengetahuan kandungan mata pelajaran. Pertama, pengetahuan deklaratif yang mengandungi fakta, konsep, prinsip, teori dan generalisasi. Kedua, pengetahuan prosedural yang mengandungi proses, kaedah, prosedur dan tata cara. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif ialah pengetahuan yang berkaitan dengan fakta dan maklumat umum yang boleh diperjelaskan dan disimpan dalam dua bentuk, iaitu ingatan semantik dan ingatan berepisod. Manakala pengetahuan prosedural ialah pengetahuan mengenai bagaimana untuk melakukan sesuatu dan melaksanakan langkah-langkah dalam sesuatu proses. Ingatan semantik melibatkan maklumat yang boleh dihuraikan dan dijelaskan. Manakala ingatan berepisod merujuk kepada pengalaman kendiri yang berbentuk cerita atau analogi. Fakta merupakan perkara yang tidak boleh diubah, manakala konsep merupakan idea umum tentang perkara yang berkaitan dengan tajuk itu. Prinsip merujuk kepada panduan, peraturan dan hukum spesifik. Kala teori merupakan penyataan yang menerangkan perhubungan antara fakta, konsep dan prinsip. Generalisasi ialah penyataan yang menerangkan perhubungan antara dua atau lebih konsep. Proses menunjukkan aliran atau aktiviti yang menerangkan bagaimana ia berfungsi. Kaedah pula merupakan tata cara mendapatkan maklumat bagi mencapai matlamat kajian. Prosedur menunjukkan satu tindakan mengikut langkah demi langkah untuk mencapai sesuatu objektif. Tata cara merupakan pelaksanaan mengikut turutan secara sistematik dan betul. Baiklah, sekarang kita beralih kepada jadual spesifikasi kandungan atau dikenali sebagai JSK. Proses pelaksanaan JSK ini perlu ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Antaranya ialah subjek atau tajuk, fakta, konsep, prinsip, teori atau hukum dan generalisasi. Mari kita lihat contoh bagi jadual spesifikasi kandungan atau JSK. Yang pertama, bagi contoh subjek adalah Al-Quran tahun 4, tajuk tajwid, fakta, huruf izhar ada 6 huruf, konsep, huruf izhar, tanwin dan nun mati. Bagi prinsip pula ialah bacaan izhar tidak dengung, teori atau hukum, hukum nun mati dan tanwin, dan generalisasi. Apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf izhar, maka cara bacaannya adalah tidak dengung dan menzahirkan sebutan. Seterusnya, kepentingan JSK. Yang pertama ialah kesediaan guru. Kesediaan guru menyampaikan bahan pengajaran dalam pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua ialah ilmu guru. Guru dapat menguasai pengetahuan substantif yang berkait dengan konsep atau fakta, pengetahuan sintetik yang berkait dengan prosedur atau proses dan menguasai ilmu pelajaran. Seterusnya ialah pentaksiran. Proses mendapatkan maklumat pencapaian murid-murid dan selanjutnya membuat penghakiman dan pertimbangan. Sebagai contoh, melakukan pentaksiran bilik darjah, pentaksiran sekolah dan pentaksiran berpusat. Bagi bahan pengajaran pula, JSK dapat memberikan maklumat untuk guru-guru memilih, mengadaptasi, membina dan mengguna bahan bantu mengajar yang berkesan. Bagi kaedah pengajaran,
Kaedah pengajaran merupakan tindakan yang diambil guru untuk mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir, gabung jalin. JSK memberi kepentingan untuk menggabungkan kemahiran dalam suatu pengajaran. Sebagai contoh, pengajaran bahasa, kemahiran lisan digabung jalinkan dengan kemahiran menulis. Terdapat beberapa kriteria dalam memilih kandungan mata pelajaran yang ingin disampaikan di dalam bilik darjah. Isi kandungan yang dipilih mestilah self-sufficiency, iaitu mampu diri, di mana isi kandungan yang mampu membantu murid mengembangkan potensi dan memantapkan diri murid, di mana mereka dapat membuat generalisasi dan membudayakan ilmu yang telah dipelajari. Kedua, signifikan. Kriteria ini membolehkan murid memberi sumbangan yang signifikan kepada penguasaan ilmu pengetahuan yang diperolehi dan pembangunan diri murid, seperti dapat mengembangkan idea, fakta, konsep dan generalisasi. Dari segi pembangunan diri, murid dapat membina kekuatan akidah, intelektual, sosial, fizikal dan akhlak. Isi kandungan yang dipilih juga mestilah boleh dipelajari serta mengikut tahap perkembangan intelek dan fizikal murid. Justru kurikulum yang dilaksanakan mestilah mengambil kira faktor kebolehan, kesediaan, kematangan dan kecekapan murid dalam menguasai isi kandungan mata pelajaran yang dipelajari. Seterusnya, kriteria yang dipilih mestilah tepat, sah, terkini dan selari dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai kemanusiaan pada sesuatu masa. Ini bermaksud kandungan mata pelajaran mestilah sesuai dengan tujuan dan objektif sesuatu kurikulum yang dilaksanakan. Seterusnya, isi kandungan yang dipilih mestilah berupaya untuk memberi sumbangan yang bermakna dan bermanfaat dalam membantu murid mengembangkan potensi diri ke tahap yang optimum serta manfaat di dalam penyelesaian masalah, perkembangan kerjaya dan pembentukan akhlak murid. Isi kandungan juga mestilah bermakna dan sesuai dengan minat murid. Isi kandungan yang dipilih bukan sekadar hanya memenuhi kepentingan dan keperluan guru, pentadbir, ibu bapa atau masyarakat semata-mata. Dan yang terakhir, kriteria berkaitan dengan isi kandungan mestilah mengambil kira kebolehlaksanaan serta berkesan ke arah kemenjadian murid. Kebolehlaksanaan ini merujuk kepada pengetahuan dan kemahiran guru, masa dan sumber pengajaran, kemudahan fizikal yang sedia ada serta tahap keupayaan murid. Faktor tersebut perlu diberi perhatian supaya tidak menjadi penghalang kepada pelaksanaannya. Kesimpulannya, terdapat hubung kait antara kurikulum kebangsaan, kurikulum sekolah dan kurikulum bilik darjah dalam sistem pendidikan di Malaysia bagi menjayakan matlamat pendidikan, iaitu kurikulum kebangsaan adalah yang dihasratkan serta berpusat. Di samping itu, jadual spesifikasi kandungan amatlah penting bagi seseorang guru dalam pengajaran untuk mencapai objektif pembelajaran.